disarankan kepada kalian untuk membaca surah-surah Al-Quran yang boleh menjadi pertahanan diri kalian sebelum kita memulakan kisah seram alam jin. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua subscriber dan juga kedana-kedala yang tak putus-putus mendoakan kesihatan aku, kesembuhan aku dan keluarga, di mana aku dan keluarga aku dijangkiti positif COVID pada September 2021, 5 bulan yang lalu. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah, berangsur pulih kami secara keluarga. Jadi aku ucapkan terima kasih kepada banyak kepada semua subscriber dan juga kedana-kedana yang mendoakan kami. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat membalas jasa baik kalian semua, insya-Allah. Untuk makluman semua, sekarang ni di luar studio aku ni tengah hujan lebat ya. Jadi aku mohon maaflah pada awalnya sekiranya ada sedikit gangguan ataupun kurang jelas dari sudut audio yang dirakamkan. Baik, kisah kali ini yang ingin aku bongkarkan adalah kisah benar yang berlaku pada lingkungan era tahun 2000 di sebuah rumah sewa Taman Cepaka, Ipoh, Perak. Bagi mereka yang pernah duduk dan menyewa, apatah lagi penduduk tetap di Taman Cepaka Ipoh ni, mereka tahulah ada pelbagai versi kisah gangguan di Taman Cepaka. Mari aku tunjukkan pada kalian semua gambaran di mana tempat Taman Cepaka Ipoh ni. Taman Cepaka Ipoh ni memang jadi satu kewajipan student Politeknik Ungku Umar sebagai lokasi rumah sewa. Jadi kalau pergi sini memang bersepah lah student. Ya, nampak dekat sana, nampak dekat sini, bersepah student. Menjadi salah satu faktor kenapa di Taman Cepaka ni begitu banyak kisah-kisah seram yang dapat kita dengar. Kerana aku rasalah disebabkan di kawasan belakang Taman Cepaka ni begitu hampir dengan satu bukit yang besar. Wallahualam, aku tak tahu apa nama bukit ni, tapi memandangkan bukit terbiar ni terlalu hampir, maka ada yang mengatakan makhluk-makhluk halus jin ni berlegar-legar, memang berkeliaran di kawasan Taman Cepaka, kata mereka lah. Ini satu contoh ya. Ini adalah satu contoh rumah sewa di Taman Cempaka yang belum lagi direnovate. Contoh saja ya, aku tak kata rumah di gambar ni rumah sewa berhantu, cuma sebagai gambar, contoh sahaja untuk gambaran jelas buat kalian semua. Jadi ada di antara rumah sewa di Taman Cepaka ni yang memang berhantu, mengganggu student yang bakal aku ceritakan ni. Di sebuah rumah sewa bernombor rahsia di lorong persiaran Cempaka Sari, nombor pun aku rasakan juga, dihuni oleh 3 pelajar perempuan Politeknik Ungku Umar yang menyewa di rumah berkenaan. Macam biasa, mereka ni dah duduk di dalam rumah tu agak lama jugalah, dah berbulan-bulan, tapi tak ada pun sebarang hint atau sebarang tanda-tanda gangguan. Dia tinggal dan happy macam biasa, tak terfikir pun rumah tu berhantu. Nak dijadikan cerita, pada satu malam mereka bertiga ni melepak di ruang tamu, sembang-sembang membawang sambil tengok TV. Dikatakan juga tingkap di bahagian ruang tamu tu dibiarkan terbuka sebab panas berbahang katanya. Sedang seronok membawa ya, gelak-gelak, huha-huha, mereka bertiga ni dapat dengar tau macam ada bunyi di tingkat atas, tingkat 2 dalam bilik mereka. Bunyi apa tu tak pasti, tapi apa yang dimaklumkan, apa yang diceritakan pada aku, mereka tak pasti bunyi apa yang mereka dengar.
Tapi memang ada bunyi. Pada mulanya mereka abaikan bunyi itu, ya, sembang-sembang macam tak ada apa yang berlaku. Tapi tiba-tiba terdengar pula bunyi orang berjalan dalam bilik mereka tu, yang benar-benar di atas kepala mereka bunyi itu. Ya, mereka ni duduk di ruang tamu. Duduk di ruang tamu. Bilik mereka ni betul-betul dekat atas kepala mereka. Jadi kalau ada orang berjalan, memang mereka akan dapat dengar dengan jelas. Sebab pemisah di antara tingkat 1 dan tingkat 2 hanya papan sahaja. Bukan siling konkrit batu, tapi papan sahaja. Ya, tingkat 2, tingkat 1, pemisahnya papan. Mereka bertiga ni dengar bunyi papan berkeriuk-keriuk macam orang berjalan dekat atas kepala mereka ni. Mereka mendongak dan pelik sebab mana ada orang lain. Hanya mereka bertiga di dalam rumah tu, ya. Kalau aku pun pelik. Dah bertiga, siapa ada kat atas? Bunyi berjalan tu seakan-akan digambarkan menuju keluar pintu bilik tingkat 2, menuju ke tangga yang menghubungkan tingkat 2 dan juga aras bawah. Sebagai contoh, ini adalah gambaran yang aku lakarkan sendiri buat kalian semua. So, macam mana aku tahu? Sebab aku pernah duduk menyewa di Taman Cepaka pada sekitar tahun 2003-2007 dulu. Ya, so gambaran yang menunjukkan pergerakan bunyi tapak kaki melangkah berjalan menuju ke arah tangga. Sedang mereka amati bunyi berjalan tu menuju ke tangga, tiba-tiba langkahan kaki tu berhenti. 3 budak perempuan ni masa ni dah agak kalut. Dah takut sebenarnya, ya, sebab mereka dengar dengan jelas bunyi langkahan tapak kaki tu. Tapi disebabkan tak pasti dan juga tak yakin, maka mereka bertiga ni still lagi duduk di ruangan tamu yang sama. Tak terfikir pun nak larikan diri, katanya lah. Kemudian tiba-tiba langkahan kaki yang berhenti di tingkat atas tadi tu, tiba-tiba bunyi tu bertukar kepada bunyi langkahan kaki yang dalam keadaan berlari menuju tangga, menuju ke tingkat bawah. Nah, masa ni lah 3 budak perempuan tadi tu memang dah tak duduk diam dah. Ketiga-tiga anak dara ni terkejut, bingkas bangun sambil menjerit ketakutan. Kalau aku pun takut. Kalau aku pun takut. Akan tetapi yang hairannya, masa dengar bunyi langkahan kaki tu berlari menuruni tangga, mereka bertiga ni yang sedang terkucing ketakutan ni tertunggu-tunggu juga, ya, kehadiran benda tu menjelma di ruang tamu. Tapi tak, hanya sekadar bunyi larian menuruni tangga saja. Itu je. Diorang ni jenguk juga perlahan-lahan. Jenguk juga perlahan-lahan, tapi tak ada kelibat apa pun. Selepas tu kan, mereka bertiga ni ambil keputusan lari ke atas, masuk ke bilik, kunci pintu. Ni pelik. Bagi aku pelik, ya. Kalaulah kita orang lelaki, ya, kalau kita berada di situasi benda yang sama macam tu, memang dah lari keluar dari rumah tu. Tapi mereka bertiga ni, anak dara ni, bolehlah pula naik atas, masuk bilik, kemudian tutup pintu, kunci bilik. Marvelous. Memang bijak sungguh kewarasan 3 anak dara ni. Kena pula dengan perumpamaan, wanita ni sukar diramal. Ada ke patut naik atas balik kan? Aduh, ya Allah. Kemudian kalian semua, gangguan tu tak habis setakat tu sahaja, ya. Masa diorang bertiga ni di dalam bilik, mereka telefonlah kawan diorang ni di rumah sewa yang lain. Kawan diorang ni ada kereta, jadi mereka bertiga ni meminta pertolongan supaya kawan ni datang ke rumah mereka, pick up, ambil diorang bertiga ni keluar dari rumah tu. Tak lama kemudian, mereka bertiga ni dengar lagi bunyi langkahan kaki yang berlari dari tingkat bawah, berlari naik tangga menuju ke tingkat atas di luar bilik diorang. Berulang-ulang, naik kemudian turun, kemudian naik kemudian turun. Macam mana?
kalau kalian berada di tempat yang sama, apa perasaan kalian pada waktu ketika tu? Kecur, takut. Tak lama selepas tu, kawan diorang ni pun call, katanya dah sampai di luar pagar rumah. Apa lagi, mereka bertiga ni terus buka pintu bilik tu, berlari menuju ke tingkat bawah, berlari keluar rumah menuju ke kereta kawan yang dah tunggu di luar pagar rumah ni. Masa dalam kereta kawan ni, masa dalam kereta tu, mereka tak bergerak lagi tau. Masing-masing bercakap, bercerita apa yang dilalui mereka bertiga dalam rumah tu. Tidaklah sehingga salah seorang daripada 3 anak dara ni tengok keluar tingkap kereta, melihat ke tingkap rumah sewa mereka di tingkap bawah yang dibiarkan terbuka di ruang tamu sebelum ni. Alangkah terkejutnya, mereka dapat lihat ada sesosok tubuh perempuan berambut panjang sedang melihat tepat ke arah mereka di kereta tersebut. Beremang. Menjeritlah diorang ni dalam kereta pada waktu tu, sebab semua nampak, termasuk kawan tuan punya kereta tu pun nampak sama. Dengan jelas nampak susuk tubuh perempuan berdiri di ruang tamu dengan menghalakan wajahnya di ruangan tingkap yang terbuka tu. Macam ni, bayangkan. Jadi malam tu mereka bertiga ni menumpanglah di rumah sewa kawan yang ambil ni, ya. Keesokan harinya mereka tak duduk dah rumah tu, ya. Siang-siang mereka ajak ramai-ramai kawan yang lain pergi ke rumah sewa berkenaan, ambil barang peribadi masing-masing dan keluar dari rumah tersebut serta-merta dan berambus. Dimaklumkan pada aku, katanya deposit rumah berkenaan burn. Tapi tak apalah, ya, biarkanlah keluar rumah tu daripada berlarutan kritikal pula kemudian hari. Banyak versi kisah seram Taman Cempaka Ipoh ni. Ada yang nampak pocong berdiri tepi jalan, ada yang nampak kain putih terbang melintasi dari atap ke atap rumah orang, dan ada juga yang nampak kepala berguling melintasi jalan pada waktu tengah-tengah malam. Memang banyak kisah seramnya. Cuma aku hanya ceritakan info penceritaan yang aku terima dari sumber yang sahih sahaja. Jadi di manakah sebenarnya kalian semua rumah sewa yang dimaksudkan ni, ya? Nombor rumah pulaknya nombor apa? Lorong Cempaka Sari pula lorong berapa? Nak tahu ke? Tak payahlah, biarlah dirahsiakan untuk kebaikan semua, terutamanya kebaikan penduduk Taman Cempaka itu sendiri dan juga penyewa-penyewa buat masa sekarang. Seperti biasa, kalian kena faham, kena tahu setiap apa yang dibualkan oleh kita semua. Sebagai contoh seperti aku sekarang ni, makhluk-makhluk jin yang secara umumnya majoriti masyarakat Melayu yang menggelarkan jin ni adalah hantu secara tidak langsung, ada berhampiran dengan aku sekarang ni. Tidak terkecuali di sekeliling kalian yang mendengarkan juga. Maka wajarlah kita dindingkan diri kita dengan surah-surah ayat Al-Quran, ya, insya-Allah. Terima kasih kerana sudi menonton dan mendengar. Mohon jasa baik kalian semua ambil sedikit masa sesaat dua untuk subscribe dan juga like supaya serba sedikit menjadi pemangkin semangat untuk diri aku. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu membalas jasa baik kalian semua yang aku hormati. InsyaAllah kita akan bersua lagi dengan topik bicara kisah-kisah seram yang lainnya dalam Kisah Seram Alam Jin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.